عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pilihan kepada kita untuk hadir ke surau ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bagi melaksanakan solat subuh secara berjamaah dan juga membuka pilihan kepada kita untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu pada waktu sekarang ini. Saya bercadang untuk mengajak para hadirin sekalian bertadabbur, merenungi ayat-ayat pendek daripada Al-Quranul Karim. Saya memilih surah yang dikenali sebagai At-Tin untuk dijadikan bahan perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perbincangan kita pada pagi ini akan memberikan ruang kepada kita untuk lebih khusyuk di dalam solat ketika mana kita membaca surah At-Tin selepas daripada Fatihah di dalam mana-mana rakaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Maksudnya, demi buah tin dan zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, surah At-Tin merupakan surah Makkiyah yang memiliki 8 ayat. Di antara surah yang sangat digemari oleh Nabi SAW untuk dijadikan bahan bacaan ketika mana bermusafir. Bila Nabi bermusafir, Nabi melaksanakan solat seperti mana kita juga melaksanakan solat. Tetapi antara surah yang dijadikan pilihan oleh Nabi SAW untuk dijadikan bacaan pada rakaat solat adalah surah At-Tin, menandakan bahawa ini di antara kegemaran dan di antara pilihan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Membicarakan berkenaan dengan surah At-Tin, tentu sekali kita rasa hairan mengapa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa buah seperti tin dan juga zaitun. Kenapa semua perkara ini didatangkan dalam bentuk sumpahan? Di dalam Al-Quranul Karim, banyak sumpahan-sumpahan yang telah diguna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lazimnya sumpahan ini akan mengaitkan hubungannya dengan hari akhirat.
Sebab itu tuan-tuan, kita ambil sekadar satu contoh. Ketika mana Allah membicarakan satu sumpahan di dalam surah Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waz-zariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-dina lawaqi'." Allah menyatakan demi angin yang menerbangkan debu-debu tanah ke tempat yang lain, demi awan yang berarak dengan kandungannya, demi kapal yang berlayar, demi malaikat yang mengagihkan rezeki, melaksanakan perintah daripada Allah. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu itu benar, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan berlaku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama tafsir tanya kepada kita, kenapa 4 sumpahan yang didatangkan oleh Allah ini semuanya perkara yang bergerak? Wadh-dhariyati zarwa, angin. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan angin dalam bentuk sumpahannya? Angin sifatnya bergerak, awan sifatnya bergerak, kapal sifatnya bergerak, termasuk malaikat yang mengagihkan rezeki sifatnya juga bergerak. Mengapa tidak dipinjamkan perkataan yang tetap? Satu kata-kata yang tetap seperti bukit. Bukit dia tidak berganjak. Bukit dia tidak bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi semua 4 perkara ini, sumpahan Allah Ta'ala mengguna pakai perkara yang bergerak. Lalu bila mana dihuraikan, ke-4 perkara ini, ia memiliki satu kaitan yang sangat rapat dengan 2 perkara yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya janji terhadap kamu semua ini adalah benar. Sesungguhnya hari kiamat pasti berlaku. Apa kaitannya tuan-tuan sekalian? Kamu tidak percaya pada hari akhirat kerana kamu berada di atas dunia pada hari ini. Saksikanlah di atas dunia ini ada angin. Angin yang menerbangkan debu-debu, angin yang menerbangkan benih dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Apa mustahilnya untuk kamu dibawa pergi kepada mahsyar, walaupun kamu berada di atas dunia pada hari ini? Sedangkan ketika kamu berada di atas dunia, kamu menyaksikan angin mengalihkan satu benda dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kamu masih lagi belum yakin? Wal falhamilati wiqra, demi awan yang berarak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kamu menyaksikan sendiri proses penguapannya berlaku di tempat yang lain, tetapi hujannya di tempat yang lain. Mengapa kamu tidak yakin hari kiamat bakal kamu depani? Kamu rasa berada di atas dunia ini selama-lamanya. Itu adalah suatu perkara yang kamu letak dalam pemikiran kamu. Para hadirin sekalian, lazimnya sumpahan Allah Ta'ala ini akan mengheret kita untuk pergi mencari akhirat. Termasuklah perbincangan kita pada pagi ini melalui surah At-Tin, juga mengajak kita semua sekali untuk menghampirkan diri kepada Allah dan tidak mendustakan hari pembalasan ataupun hari akhirat yang bakal dilalui oleh kita semua. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga beberapa sahabat yang lain, huwa tinukum allazi ta'kulun wa zaitunukum allazi ta'siruna minhu zid. Yang dimaksudkan dengan demi tin dan juga demi zaitun, dia adalah buah tin yang kamu makan itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitulah juga buah zaitun yang kamu makan, yang kamu perah sehingga kamu dapat memiliki minyaknya. Inilah yang dimaksudkan daripada Al-Quranul Karim. Buah tin lazimnya disebut di dalam Al-Quranul Karim membuktikan ada kelebihan yang tersendiri. Dan sememangnya sifat buah tin, ia merupakan makanan pembasuh mulut. Makanan yang menyebabkan boleh memberikan penawar. Dia memiliki sifat yang sangat lembut, cepat hadam
dan tidak memberi kesan buruk kepada perut yang menerimanya. Seterusnya, buah tin dapat mengurangkan kepanasan badan, membersihkan buah pinggang, menghilangkan batu karang, menyegarkan badan, dianggap ubat kerana dapat menyingkirkan penyakit dari tubuh badan. Kelebihan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, ia tidak memperincikan, tetapi kajian yang dibuat oleh pakar-pakar herba, kajian yang dibuat oleh ahli-ahli sains membuktikan buah tin ada kelebihan tersendiri. Sebagaimana buah zaitun ada kelebihan yang tersendiri. Ia juga disebut di dalam beberapa tempat yang lain. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Dinyalakan dengan minyak dan pohon yang banyak berkatnya, iaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di sebelah timur dan di sebelah barat. Dirakamkan di dalam ayat yang lain, buah pokok zaitun adalah pokok yang dipenuhi dengan keberkatan. Membuktikan kepada kita, tatkala Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, maka tentu sekali ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wa turi sinin, demi bukit Sinai. Dibuat perbincangan oleh para alim ulama. Apakah yang dimasukkan dengan tur? Tur maknanya sebuah bukit. Apa yang dimaksudkan dengan sinin? Sinin dengan membawa makna yang sangat diberkati. Bukit Tur Saina merupakan bukit yang yang menyaksikan percakapan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah yang dirakamkan bagaimana Bukit Tur Saina yang berada di Mesir merupakan tempat bermunajatnya Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya sumpahan yang keempat, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Makkah yang aman ini. Keempat-empat perkara ini membabitkan tempat. Buah tin dan buah zaitun lazimnya berada di Syam. Wa turi sinin juga berada dalam kawasan Syam sebahagiannya suatu ketika dahulu. Wa hadzal baladil amin, dan inilah kota Mekah yang memiliki keamanan. Perbahasannya tuan-tuan sekalian, setelah dibawa sumpahan-sumpahan ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Begitu banyak sumpahan datang tuan-tuan sekalian, ceritanya laqad khalaqnal insan. Kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk yang lain boleh menandingi kesempurnaan yang ada kepada seorang manusia. Sebab itu disebut dalam satu kisah yang berlaku suatu ketika dahulu. Seorang lelaki yang memiliki isteri yang sangat cantik. Lalu dia berkata kepada isterinya, anti taliq salasan illam takuni ahsana minal qamar. Aku ceraikan kamu dengan 3 talak. Perkara ini berlaku pada zaman Khalifah Al-Mansur. Aku ceraikan kamu dengan 3 talak. Kata suaminya, jika sekiranya kamu tidak boleh menjadi secantik bulan purnama. Tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut, dia menganggap bulan purnama ini adalah makhluk yang paling cantik, yang tidak ada tandingannya. Maka dia telah menggunakan kuasa sebagai seorang suami untuk menceraikan isterinya kalaulah isterinya tak boleh menjadi seperti secantik bulan purnama. Akhirnya tuan-tuan sekalian, setelah daripada kata-kata yang telah terlanjur ini, pada waktu tersebut dia merujuk perkara ini kepada khalifah. Apa yang perlu dia buat? Sememangnya dia tidak akan, isterinya tidak akan menjadi seperti bulan purnama, kekal seperti mana biasa. Lalu dirujuk kepada Khalifah Al-Mansur, lalu dipanggil para alim ulama untuk menyelesaikan isu ini. Maka bila dihimpunkan para fuqaha, dipersoalkan pohon fatwa daripada mereka, maka sebahagian besar daripada mereka yang hadir menyatakan wanita tersebut, isteri tersebut telah jatuh talak dan tidak layak lagi untuk dijadikan isteri kepada
lelaki yang telah mengucapkan kata-kata tersebut. Di dalam ramai-ramai para alim ulama yang hadir, ada seorang daripada anak murid Abu Hanifah yang tidak berkata-kata. Anak murid Abu Hanifah ini senyap. Dalam keadaan masing-masing bercakap menyatakan telah jatuh talak, tetapi murid kepada Abu Hanifah ini masih mendiamkan diri. Lalu berkatalah Sultan Al-Mansur, "Ma laka la tatakallam?" Mengapa kamu tidak bercakap? Ucapkanlah sesuatu untuk kami mendengar pandangan kamu. Maka lelaki ini terus berkata, "Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Amiral Mu'minin, fal insan ahsanul asya, wala syai'a ahsanu min." Beliau memulakan ucapan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lalu terus membaca isi kandungan surah At-Tin yang kita baca pada pagi ini. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Saina, demi kota Makkah yang memiliki keamanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan yang sangat sempurna. Wahai Amirul Mukminin, manusia adalah makhluk yang paling elok, yang paling sempurna. Tidak ada sesiapa yang mampu menandinginya. Maka berkatalah Sultan Al-Mansur kepada lelaki tersebut, "Al-amru kama qala ar-rajul." Masalah ini seperti yang dikatakan oleh para alim ini. Lelaki ini, "Fa'aqbil ala zaujatik." Balik semula kepada isteri kamu. Isteri kamu tidak jatuh talak kerana sebenarnya dia paling elok mengatasi bulan purnama. Para hadirin sekalian, kenapakah Allah Subhanahu wa taala menyatakan paling sempurna? Manusialah yang memiliki segala-galanya. Dalam keadaan makhluk yang lain tidak memiliki akal pemikiran, tetapi manusia memilikinya. Dalam keadaan manusia memiliki kaki untuk dia berjalan, menggunakan tangan untuk menggenggam dan juga memegang. Semua keadaan yang ada pada tubuh badan manusia ini tidak ada tandingannya. Tetapi tuan-tuan sekalian, daripada atas ke bawah, kesempurnaan manusia ini tidak ada perkara yang boleh dinafikan. Sehingga ahli falsafah menyebut innahul alamul asghar. Sebenarnya manusia ini adalah dunia kecil. Kalau ingin melihat dunia, lihatlah pada batang tubuh manusia. Ia ada segala-galanya. Kalau kita ingin melihat dunia, maka lihatlah pada manusia yang ada pada batang tubuh seorang manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala setelah daripada meletakkan manusia ini paling sempurna, Allah Taala terus menyatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami mengembalikannya berada ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Soalnya tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sempurna cantik tubuh badan, tiba-tiba balik kembali kepada tempat yang hina. Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Perbahasan ulama di sini, yang pertama membahaskan tubuh badan manusia dengan tempat yang paling rendah. Ahsani taqwim itu dimaksudkan sebahagian ulama masa mudanya. Masa mudanya tegap, masa mudanya sehat, fi ahsani taqwim. Tetapi ia akan dipulang balikkan ke tempat yang rendah. Maknanya ia akan kembali tua. Dia akan kembali nyanyuk. Dia berada dalam keadaan yang sangat lemah. Laqad thumma radadnahu asfala safilin. Kami pulangkan balik, dia berada di tempat yang rendah. Ada perbahasan ulama yang menyatakan kami pulangkan balik ia ke tempat yang paling rendah, maknanya kami letak dia dalam neraka. Kami telah menciptakan dia dengan keadaan yang sangat sempurna, tiba-tiba pada waktu tersebut dia tidak patuh kepada kami. Dia engkar kepada kami. Dia berlawan dengan kami, maka pada waktu tersebut kami pulangkan dia ke tempat yang paling rendah, iaitu neraka. Para hadirin sekalian, siapakah yang selamat? Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Artinya tuan-tuan sekalian,
Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada manusia dalam keadaan penciptaannya sangat sempurna. Allah Taala juga memilih mereka ini menerima pahala yang tidak putus. Apa syaratnya? Dia beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh sepanjang berada di atas dunia ini. Perkara ini diperkukuhkan oleh Nabi SAW. Apabila Nabi menyebut dalam sebuah hadis, "Idza safara al-'abdu aw marid, kataballahu lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seseorang hamba itu bermusafir ataupun dia jatuh sakit, Allah telah menentukan baginya pahala seperti mana ia telah beramal ketika dia muqim ataupun ketika dia sihat. Tuan-tuan sekalian, hadis ini menyokong apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sihat, kita melazimi amal yang soleh. Tutur kata, tutur bicara kita, bicara yang baik. Pergaulan kita, pergaulan yang baik. Akhlak kita, akhlak yang tinggi. Kita tidak menipu manusia yang lain. Kita amanah kepada apa yang telah dipertanggungjawabkan. Kita tekun melaksanakan amal ibadah. Solatnya bagus. Kemudian sentiasa bermuraqabah. Sentiasa bermuhasabah. Tiba-tiba jatuh sakit. Semua perkara tersebut dibuat ketika dia sihat. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dalam keadaan dia jatuh sakit, ia tidak mampu melaksanakan apa yang telah dibuat. Tetapi tuan-tuan sekalian, falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang bakal dikurniakan kepadanya tidak putus-putus. Sama seperti mana dia buat ketika dia sihat. Dia masa bermukim, ketika mana berada di tempat kediamannya, dia melakukan perkara yang baik. Tetapi bila bermusafir, dia tidak sempat melakukan amal soleh yang banyak. Tidak sempat untuk membelek Al-Quran dengan begitu banyak. Tidak sempat untuk menunaikan solat sunat dengan banyak. Tetapi pahala yang diperolehi olehnya ketika bermusafir sama ketika mana dia sedang bermukim. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, inilah juga barangkali kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan. Tatkala kita kehilangan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat baru-baru ini. Daripada aspek yang lain, tuan-tuan sekalian, berapa lama beliau telah menanggung kesakitan. Tetapi pilihan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya amal soleh yang dilakukan olehnya kekal untuk dilakukan walaupun ketika sakit. Dalam keadaan sentiasa bertahajud, maka ia kekal untuk bertahajud walaupun berada dalam keadaan yang menanggung beban sakit. Walaupun dia berada dalam keadaan menanggung kesakitan yang sangat dahsyat, tetapi dia terus gigih untuk berdakwah, kerana inilah di antara perkara yang sudah sebati dalam kehidupannya. Walaupun kalau ia tidak melakukan perkara ini, pahalanya tetap berterusan seperti mana yang telah dinyatakan oleh hadis Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan sekalian, amat rugi kepada orang yang tidak melazimi menimba ilmu. Barangkali kita tidak sempat mendengar hadis yang disebut oleh Nabi SAW, sehingga menyebabkan kita tekun mencari rezeki, kita tekun untuk mencari keuangan, dalam keadaan kita tidak tahu bahawa sebenarnya ada hadis yang menyebut kita akan dapat peluang berpanjangan menerima pahala yang tidak putus-putus. Bayangkan kalaulah kita hanya sibuk mencari rezeki, kita tidak menyibukkan diri dengan solat, tidak menyibukkan diri dengan dakwah, tidak menyibukkan diri dengan amal yang soleh yang lain. Barangkali kalaulah kita jatuh sakit, kita tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan pahala yang berterusan. Apabila kita jatuh sakit, kita menerima gaji penuh. Apabila kita jatuh sakit tempoh yang lama, kita menerima separuh gaji. Apabila kita menerima sakit yang berpanjangan, yang tidak mungkin sembuh, maka pada waktu tersebut akhirnya kita diminta untuk bersara awal. Apa yang kita boleh, tuan-tuan sekalian? Barangkali kita boleh hanya satu sedikit sahaja cebisan keuangan, tetapi daripada sudut bekalan menuju hari akhirat kita kehilangan. Maka mereka yang berada di dalam majlis ilmu, mereka dapat melihat pengecualian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Membicarakan pula berhubung dengan orang-orang yang beriman,
Ada satu kisah yang dinukilkan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Walaupun kita tidak tahu sejauh mana kebenaran kisah ini, paling tidak kita boleh mengambil pengiktibaran. Ada dua individu yang ditemui oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam perjalanan untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Individu yang pertama adalah individu yang banyak melakukan amal yang soleh, yang banyak melakukan kebaikan. Maka pada waktu tersebut, bila bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, terus bertanya pada Nabi Musa, "Kemana kamu nak pergi, wahai Musa?" Lalu dijawab oleh Nabi Musa untuk bercakap, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tolong tanyakan padaku, tolong tanyakan untuk aku, di manakah kedudukan aku pada hari akhirat kelak? Di syurga manakah tempat aku?" Maka pada waktu tersebut Nabi Musa kata, "Aku akan tanyakan soalan kamu." Terus Nabi Musa meneruskan perjalanan, bertemu dengan seorang lelaki yang jahat. Pada waktu tersebut sedang menaburkan kaca dan juga duri. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, "Apa yang kamu lakukan?" Dia menyatakan, "Aku tidak tahu nak buat apa perkara yang jahat pada hari ini, melainkan terlintas untuk memastikan ada orang tertusuk duri melalui jalan ini." Lalu ditanya pada Nabi Musa, "Kemana kamu nak pergi, wahai Musa?" "Aku ingin bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala." Lalu ditanyakan pada Nabi Musa, "Tolong tanyakan bagi pihakku, di neraka manakah bakal aku ditempatkan kerana aku seringkali melakukan perkara yang jahat?" Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa kata, "Aku tanyakan untuk kamu." Setelah selesai, Nabi Musa bercakap, lalu dikemukakan beberapa persoalan, termasuk dua soalan yang dibawakan oleh hamba Allah ini. Lalu Allah perintahkan pada Nabi Musa, "Kamu kembali kepada keduanya. Tanya kembali kepada mereka satu soalan ini dan beritahu jawapan yang telah dibawakan oleh mereka." Soalannya, bagaimana mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan unta melalui lubang jarum? Tuan-tuan sekalian, Nabi Musa membawa soalan ini pergi kepada lelaki yang pertama yang soleh. Terus dijawab, "Mana mungkin untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum pun kita payah untuk melakukannya. Mana mungkin seekor unta untuk dimasukkan ke dalam lubang jarum? Tidak mungkin." Kemudian bertanya kepada lelaki yang jahat, "Adakah boleh untuk dimasukkan unta ke dalam satu lubang jarum?" Lelaki yang jahat ini kata, "Dia Tuhan. Dia mampu melakukan apa sahaja dan dia berhak untuk lakukan perkara tersebut dengan penuh kekuasaan." Dibawa kedua jawapan ini, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Lihatlah jawapannya. Lelaki soleh yang melakukan kebaikan tetapi tidak ada iman, maka nerakalah tempatnya. Lelaki jahat yang melakukan kejahatan tetapi dia telah memiliki iman, maka syurgalah tempatnya." Dimaklumkan berita tersebut kepada lelaki yang jahat. Akhirnya ia menjadi seorang yang beriman, seorang yang beramal soleh, setelah daripada lubuk hatinya dipenuhi dengan keimanan seperti yang dinyatakan ini. Tuan-tuan sekalian, kita tidak tahu sejauh mana kebenaran cerita ini, tetapi pengiktibarannya pada hujung, pengiktibaran iman, yakin kepada Allah sepenuh hati, menyebabkan kita ada ruang menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk kita beriman pada hari ini, kita mesti menambah kedudukan wa amilus solihat, dan kita beramal soleh. Barulah kita dapat peluang kita menerima pahala yang tidak putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Kami dah bawa kepada kamu banyak keterangan. Kenapa perlu ada lagi pendustaan kepada hari akhirat? Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan penekanan berhubung dengan hari akhirat, supaya kita yakin walaupun sudah lama hayat dunia ini, kita jangan rasa tidak akan berlaku hari kiamat. Allah Ta'ala telah janji ia akan berlaku. Bila ia akan berlaku, kita tidak tahu, bukan berada di dalam maklumat kita. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk beberapa perkara untuk hampirkan diri kepadanya.
sebagai suatu contoh banjir besar yang berlaku tempoh hari. Kita ambil pelajaran daripada banjir besar di negeri Kelantan dan juga Pahang yang tidak terjangkau dalam pemikiran kita. Tuan-tuan sekalian, banjir besar ini luar biasa yang kita tidak boleh untuk kaitkannya sama ada masalah perparitan ataupun masalah longkang. Masalah mengambil balak atau seumpamanya. Ia adalah suatu perkara yang sangat luar biasa, di luar daripada kemampuan pemikiran kita. Mengapa kita kata demikian? Orang yang ziarah, tuan-tuan sekalian, membuat bantuan misi kemanusiaan di Kelantan, di Pahang, mereka akan dapat menyaksikan ia adalah suatu perkara yang luar biasa. Tebing sungai, tuan-tuan sekalian, tinggi. Nak dibandingkan dengan sungai Terengganu, jauh tinggi sungai Kelantan. Daripada mana air ini datang? Kita tidak mampu untuk berfikir dan tidak mampu untuk menentukan dari mana air tersebut datang begitu banyak. Tetapi Allah Ta'ala telah cetuskan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyatakan apabila berlaku banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS, dua faktor utama yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya berhenti daripada menyebabkan berlaku banjir besar. وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. Dikatakan pada waktu tersebut, wahai muka bumi, hentilah daripada mengeluarkan air. Wahai langit, hentilah daripada mencurahkan air ke atas muka bumi. Faktor hujan lebat, tuan-tuan sekalian, yang sepatutnya turun 64 hari, ia turun 4 hari di negeri Kelantan. Menyebabkan berlaku banjir besar, limpahan air yang sangat tinggi, air yang keluar daripada muka bumi tidak mampu dilihat oleh manusia. Tetapi ia juga merupakan faktor besar, sebab itu disebut air pasang. Semua perkara ini di antara faktor penyumbang kepada banjir. Maka perkara tersebut telah pun disebut di dalam Al-Quranul Karim ketika mana membicarakan kisah banjir besar pada zaman Nabi Nuh AS. Termasuk, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala juga membicarakan tentang hujan. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ. Dialah juga Tuhan yang telah menurunkan hujan dengan satu sukatan. Hujan yang turun ini, tuan-tuan sekalian, hanya satu sukatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mana menghuraikan ayat ini menyatakan, hujan yang turun ini satu sukatan, tidak berkurang dan tidak lebih. Bagaimana cara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengukur? Adakah dia merupakan pakar kaji cuaca? Adakah dia merupakan seorang ahli sains? Jawabnya tidak. Apa keimanan yang menyebabkan Ibnu Abbas guna? Dia telah mengguna pakai perkataan qadar menurut bahasa Arab. Ia satu sukatan. Satu sukatan yang sama inilah yang diturunkan oleh Allah pada setiap tahun. Hujan tidak lebih, tuan-tuan sekalian. Yang turun menyimbah di atas muka bumi ini, ia hanya satu sukatan. Bezanya taburannya. Taburannya ke Kelantan lebih. Taburannya ke Terengganu lebih. Taburannya pergi ke Pahang lebih. Maka pada waktu tersebut, bila dihimpun keseluruhan dunia ini, dengan hujan yang berada di Mesir jarang sekali, yang berada di Arab Saudi juga jarang, himpun semua sekali, ia menyebabkan satu sukatan saja. Ia dirakam di dalam Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma antara orang yang pertama yakin kepada apa yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, tentang hujan diceritakan dalam Quran. Tentang banjir diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah perkara yang menyebabkan kamu boleh mendustakan lagi hari akhirat? Tuan-tuan sekalian, ketika berlaku banjir, saat kritikal, mangsa banjir dipindahkan ke pusat pemindahan. Pada saat tersebut, tuan-tuan sekalian, masing-masing tidak menghiraukan lagi orang yang lain. Masing-masing menanggung beban kelaparan. Masing-masing menanggung dalam keadaan yang sangat letih, bimbang kepada harta benda. Pada waktu tersebut tidak mempedulikan orang yang lain. Mengutamakan anak pinak, mengutamakan isteri untuk diberikan perkara yang sepatutnya. Bayangkan nasi tidak ada. Bayangkan bekalan makanan tidak mampu dihantar kerana tersekat dan tidak boleh untuk dilalui oleh bot, tidak boleh dilalui oleh kenderaan biasa.
Tuan-tuan sekalian, pada saat kritikal tersebut, Allah telah menunjukkan kepada kita, kita sudah tidak mengendahkan kelibat manusia yang lain. Bayangkan pada hari akhirat, kita tidak mengendahkan kelibat anak sendiri, kita tidak mempedulikan bapa sendiri, kita tidak mempedulikan ibu sendiri, termasuk tidak mempedulikan isteri sendiri. Tetapi yang kita mempedulikan pada waktu itu adalah diri kita. Apa nasib untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sangat gawat pada hari akhirat, Allah taala tampilkan seketika untuk kita mempelajari, menambah iman ketika mana berlakunya banjir besar baru-baru ini. Betapa gawatnya kita kalaulah benar berlakunya hari akhirat pada saat tersebut. Mana tempat untuk kita melarikan diri? Adakah kita boleh melarikan ke bukit yang tinggi? Jawabnya tidak. Bukit juga hancur. Apakah kita boleh menumpang kasih daripada di sekolah-sekolah yang tinggi? Jawabnya tidak. Kerana saat tersebut sekolah juga hancur. Mana tempat untuk kita membuat perlindungan? Di situlah kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah patut kamu masih lagi mendustakan hari pembalasan sesudah datangnya keterangan-keterangan yang nyata ini? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Tuan-tuan sekalian, soalan akhir yang berada di dalam surah ini bertanyakan kepada kita semua. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu merupakan hakim yang paling adil, yang paling bijaksana, yang paling berhikmah di dalam menentukan sesuatu hukuman? Tatkala itulah diajar kepada kita semua supaya memberikan jawapan apabila dikemukakan soalan ini, walaupun termasuk ketika mana kita salat. Tatkala imam membacakan alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka diajar kepada kita untuk menjawab menurut cerita yang dibawa oleh Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Tatkala dibacakan saja alaisallahu bi ahkamil hakimin, keduanya akan berkata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan dan aku juga salah seorang daripada mereka yang menjadi saksi keadilan yang dimiliki oleh kamu ya Allah. Tuan-tuan sekalian, kita boleh amalkan perkara ini. Selesai sahaja baca surah At-Tin yang ditutup dengan ayat terakhir ini, kita amalkan dengan bacaan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tuan-tuan sekalian, soalan yang dikemukakan oleh Allah, bukankah aku ini hakim yang paling adil? Tidak ada orang yang boleh menandinginya. Tuan-tuan sekalian, ketentuan yang dibawa oleh Allah sangat adil. Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita dengan bala bencana seperti banjir baru-baru ini. Allah telah janji di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan pasti menguji kamu, bisyai, sedikit sahaja, daripada sedikit perasaan takut. Tuan-tuan sekalian, bukan perkara lain Allah Ta'ala nak uji, sedikit perasaan takut. Perasaan takut ketika mana kita lalui bencana banjir, ketika kita berada di dewan bawah sekolah, kemudian air terus naik, kemudian pada waktu tersebut kita terpaksa naik kepada tingkat yang kedua. Tatkala itu kita menyaksikan air terus naik dan terus naik. Apakah tidak timbul perasaan takut pada waktu tersebut? Pastinya timbul perasaan takut. Tapi sedikit sahaja Allah Ta'ala hantar kepada kita perasaan takut. Tatkala anak kecil menangis tidak henti kerana kelaparan, kerana sejuk, kerana panas, kita juga timbul perasaan takut. Bilakah anak kecil ini akan berhenti menangis? Wal ju', tatkala itu juga kamu akan diuji dengan sedikit rasa lapar. Tuan-tuan sekalian, kita tidak lagi dapat menjamah nasi, kita tidak lagi dapat menjamah makanan yang lazat, mengharapkan biskut kering, itu pun tidak sampai. Bisyai'im minal khauf, sedikit daripada takut, sedikit daripada rasa lapar, sedikit daripada perasaan dahaga. Wa naqsim minal amwal, kurang harta benda. Hati kita, pemikiran kita berfikir, apa nasib
isi kandungan dalam rumah. Apa cerita tentang televisyen, apa cerita tentang peti, apa cerita berkenaan dengan peralatan elektrik, apa cerita berkenaan dengan seluruh peralatan di dalam rumah. Wa naqsim minal amwal, harta keseluruhannya hilang. Wal anfus, demikian juga ada yang terpaksa berkorban nyawa, menyelamatkan diri, gagal, akhirnya meninggal dunia. Di Kemaman, 2 individu terpaksa menanggung bebanan ini, seperti yang disebut oleh Allah, akhirnya meninggal dunia dalam bencana banjir. Wabashiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Tuan-tuan sekalian, sangat hebat cara Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian hamba-hambanya. Ada ketikanya Allah taala memberikan kepada kita limpahan rahmat, limpahan kurniaan, harta benda yang cukup banyak. Kita memiliki kesenangan, kita memiliki kemakmuran. Allah taala kurniakan kepada kita. Ada ketikanya Allah taala uji dengan kesusahan. Hari ini tuan-tuan sekalian, saat kita berdepan dengan susah, betapa lama kita menanggung rahmat daripada Allah dengan anugerah minyak untuk negara kita. Hari ini minyak jatuh. Kita berada dalam keadaan yang sangat terbeban bagi menguruskan, bagi memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat. Tuan-tuan sekalian, hari ini diuji. Sebab itu seluruh mereka yang digelar sebagai hamba Allah, sama ada kamu pemimpin ataupun kamu bukan pemimpin, baliklah kepada jalan Allah. Bersyukurlah dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Jangan mendabik dada ia anugerah daripada kita. Pastikan ia kembali kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan hulurkan kepada kita kembali kasih sayangnya untuk dinikmati oleh kita semua. Yang paling penting, ajaran yang ditinggalkan oleh para alim ulama, oleh Nabi SAW, yang disambung oleh para alim ulama, termasuk almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz baru-baru ini, minta kepada kita, jangan lupa akhirat. Minta kepada kita bersiap sedia untuk meninggal dunia. Minta kepada kita bersiap sedia dengan bekalan pada hari yang akan dihisap pada hari akhirat. Soalnya tuan-tuan sekalian, kita terlalu mudah untuk lalai. Kita lupa berdepan dengan hari akhirat. Kita lupa untuk berdepan dengan kematian, menyebabkan kita seringkali ditipu oleh dunia dan ditipu oleh syaitan. Mudah-mudahan dengan sedikit tadabbur daripada surah At-Tin pada waktu subuh ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk mendapat peluang iman dan juga menambahkan amal yang soleh, dan juga dikurniakan umur yang panjang dengan kebaikan amal soleh dan juga kerja-kerja yang boleh memberikan bekalan yang berpanjangan setelah daripada kita meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Amat beruntung sesiapa yang panjang umurnya dan elok amalnya. Mudah-mudahan kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah panjang umur, baik amal dan juga soleh perbuatan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perelokkanlah kepada kami agama kami, kerana agamalah yang menjadi benteng pertahanan untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perelokkanlah kepada kami akhirat kami, kerana hari akhiratlah tempat kembalinya kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perelokkanlah dunia ini untuk kami, kerana di dunia inilah tempat kami diami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kehidupan kami ini bertambah dengan kebaikan, dan kurniakanlah kematian kami henti daripada melakukan kejahatan dan kedurjanaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Tuan-tuan sekalian, seperti mana biasa, kalau ada sumbangan pada hari ini, saya berhasrat untuk panjangkan kepada fakir miskin dan sebahagian pelajar yang membuat permohonan untuk memberikan sokongan kepada mereka ketika mana belajar